أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على بنعمة الإيمان. الحمد لله على بنعمة الإسلام. الحمد لله على بنعمة الهداية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton yang sedang menonton pada ketika ini? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mempermudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan, khususnya urusan dalam kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga dipermudahkan segala urusan dalam kita nak mengerjakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berada dalam golongan orang-orang yang sentiasa mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sentiasa berada dalam golongan orang-orang yang dirindukan syurga Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, dunia ini adalah alam ujian. Selagi mana hayat dikandung badan, kita takkan pernah dapat lari daripada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam keadaan kita bersedia ataupun tidak, dalam keadaan kita suka ataupun tidak, ujian pasti akan datang menerpa dalam kehidupan kita. Sebab itulah dunia ini dipanggil sebagai alam ujian. Dan Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran, ya Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sesungguhnya kami akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wal anfuthi, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfuthi minas thamarat, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Masya Allah, tabarakallah, dan cantik Allah sambung lagi ayat ini. Wa basyiris sabirin. Allahu Akbar. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-puan, dengan memahami ayat ini, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kita tetaplah pada jalan sabar. Kerana hanya dengan sabarlah dapat menenangkan hati kita. Kerana dengan mengetahui jaminan janji Allah bagi orang-orang yang sabar, jaminan syurga Allah, hati kita akan menjadi tenang. Subhanallah. Tuan-puan, setiap daripada kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hidup kita ini umpama roda. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Ada kalanya kita merasa senang, ada kalanya kita merasa susah. Maka ujian itu penting. Kerana apa? Orang yang tidak diuji oleh Allah boleh digolongkan dalam golongan orang yang istidraj. Dan orang yang diuji oleh Allah, yang taat, apabila diuji, dia taat pada Allah, maka itu Allah akan angkat darjatnya. Bagi orang yang baik, tetapi barangkali terlanjur melakukan dosa, maka apabila diuji oleh Allah, Allah hakikatnya Allah nak hapuskan segala dosa-dosa ini. Kerana inilah lumrah kehidupan kita. Tuan, saya yakin dan percaya setiap yang mendengar pada ketika ini, termasuk diri saya sendiri, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ujian kita barangkali berbeza-beza, ya. Ada orang yang diuji kekurangan hartanya, ada orang yang diuji kehilangan ahli keluarganya, orang yang tersayang. Ada orang yang diuji tidak mendapat kerjaya yang baik. Ada orang diuji mendapat orang sekeliling yang sentiasa mencari kekurangan dan kesalahan dan keaiban dirinya. Ada orang diuji pelbagai cara, pelbagai ragam, pelbagai rasa, pelbagai perasaan, yang hakikatnya hanya diri kita sahaja yang mengetahui, dan Allah Azza wa Jalla yang mengetahui apa yang terkandung dalam hati kita ini. Subhanallah. Tuan-puan, jadi apa yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita menerima ujian?
antara cara untuk merawat diri kita ataupun memujuk diri kita apabila kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, banyakkan membaca sirah-sirah nabawiyah, maka dari situ kita akan melihat, memahami bahawa ujian kita hakikatnya lebih ringan, lebih sedikit nak dibandingkan dengan ujian pengorbanan, perjuangan yang dilalui oleh para Nabi dan Rasul. Subhanallah. Maka dari situ akan datang satu pujukan buat diri kita, satu kekuatan semangat buat diri kita. Dan hakikatnya para Nabi dan Rasul ini adalah utusan Allah yang Allah turunkan untuk kita jadikan sebagai rujukan, sebagai panduan, sebagai contoh teladan yang terbaik. Yang mana apa sahaja yang dilalui oleh para Nabi dan Rasul ini, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita boleh melihat apabila kita menghadapi ujian, bagaimana Nabi SAW menghadapi ujian, bagaimana ibadahnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kesabarannya, bagaimana tindakannya, bagaimana perlakuannya apabila ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit sebanyak akan dapat kekuatan, pujukan, memberi solusi, cara, memberi jalan penyelesaian apabila kita menghadapi ujian-ujian yang Allah hantarkan kepada kita. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Subhanallah, sungguh ajaib, sungguh luar biasa bagi keadaan orang-orang yang beriman. Apabila dia ditimpa ujian ataupun musibah, maka dia merasakan musibah itu baik baginya. Apabila dia dilimpahi anugerah, maka dia bersyukur, maka anugerah itu baik baginya. Dan itulah keadaan bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu tuan-puan, dalam kita nak menghadapi ujian ini, perlu pasakkan keimanan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya ada hikmah di sebalik setiap Allah aturkan. Yang mana bila kita meyakini bahawa setiap urusan, setiap ketentuan itu, kadar Allah itu Allah telah tentukan, Allah telah tetapkan sejak azali lagi, maka hati kita lebih lapang dan tenang untuk menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita. Ya, apabila kita menyerahkan segalanya ujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita lebih tenang, maka hati kita lebih lapang, hati kita lebih rela merelakan atas setiap sesuatu yang menimpa diri kita. Kerana tuan-puan, hakikatnya kita manusia biasa, penuh limitasi, penuh kekurangan, penuh limitasi kekurangan yang hakikatnya kita manusia biasa yang tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni tuan-puan, kita hanya mampu merancang. Kita hanya mampu membuat suatu planning. Tetapi hakikatnya yang menentukan perancangan itu yang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi bila mana kita merasakan Allah yang menentukan segala gerak-geri, kadar, ketentuan dalam kehidupan kita, maka hati kita lebih lapang dan menerima segala ujian yang Allah hantarkan kepada kita. Perempuan, setiap ujian kita tidak boleh lari daripada ujian yang Allah nak datangkan kepada kita. Subhanallah, para sahabat sedih apabila tidak ditimpa ujian. Tertanya-tanya dirinya apabila tidak ditimpa ujian sekian lama daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana iktikad mereka yakin bahawa ujian tanda peningkatan iman. Dengan ujian, tanda Allah sayang, Allah ingat pada kita. Dengan ujian, tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Subhanallah. Maka apabila kita memahami daripada ujian itulah, ya, Allah nak menunjukkan cara bagaimana tunjuk kasih sayang Allah kepada kita. Dengan Allah mengingati kita, dengan Allah hantarkan ujian kepada kita. Kerana hakikatnya kita kena akui tuan-puan, ya, kita manusia biasa, kadang-kala kebanyakan waktunya apabila kita susah barulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali, ya, tidak ramai di kalangan kita manusia biasa ini yang tidak ada kuasa, yang apabila senang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya hanya apabila kita berada dalam keadaan kesusahan, keresahan, kepenatan, ketidaktenangan dalam hati kita, maka barulah kita akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita memahami, kita menyedari, maka ujian itu tanda untuk Allah nak beri peringatan kepada kita.
Barangkali tanda Allah rindu nak dengar rintihan kita. Allah rindu nak kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah rindu nak dengar kita punya bisikan, kita punya permintaan, rayuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sepanjang kehidupan kita. Kerana ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata bagi orang-orang mukmin. Inilah senjata kita, kekuatan kita. Yakin dan percaya, sangka baik dengan Allah, kerana dengan doa boleh memecahkan tembok takdir. Mungkin barangkali dengan doa yang kita doakan selama ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Mungkin dengan doa yang kita usahakan selama ini tanpa putus asa dan kemudaratan kecewa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan, memberikan tunjuk ajar, memberikan petunjuk dalam kehidupan kita yang lebih baik daripada yang kita sangkakan. Apabila kita meyakini kekuasaan Allah melebihi segalanya, maka hakikatnya kita mengetahui Allah yang akan mengaturkan kehidupan kita. Dan setiap ujian, tidak ada yang sia-sia nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ujian yang kita hadapi, yakin dan percaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, apa saja ujian yang kita alami, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Umpama pohon yang daunnya berguguran, subhanallah. Maka tuan-puan, sekecil-kecil ujian ataupun seberat-berat ujian, tetaplah berada pada jalan sabar, tetaplah kuat untuk menghadapinya. Apabila kita merasakan kekurangan, kelemahan ataupun merasakan fasa kerendahan ataupun kita panggil down, saya kena percaya setiap daripada kita pernah mengalami fasa down, terlalu memikirkan ujian yang ada, stres, rasa macam ya Allah, rasa macam kita katakan kalau boleh tak nak hidup lagi, subhanallah. Maka tuan-puan, baliklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah hakikatnya Allah mahu kita kembali kepadanya. Fitrah manusia, kejadian manusia yang Allah telah ciptakan dalam keadaan putih, bersih, suci. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinilah bahawa setiap ujian, setiap permasalahan, setiap solusi, Allah sebagai jalan cara, Allah sebagai solusi untuk kita hadapi, Allah sebagai penguat kita dalam kehidupan kita. Maka insya-Allah tuan-puan, percayalah, hati kita akan lebih tenang, hati kita akan lebih redha, hati kita akan lebih lapang menerima segala ketentuan Allah, segala ujian yang Allah telah hantarkan kepada diri kita ini, insya-Allah. Maka tuan-puan, apa saja ujian yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah, walaupun tertusuk duri ataupun luka sikit di tangan kita, terkena pisau dan sebagainya, itu juga satu ujian yang Allah hantarkan kepada kita. Dan tidak ada yang sia-sia, yang mana barangkali itulah tanda, cara Allah nak hapuskan dosa kita. Yang hakikatnya kita kena sedar bahawa kita manusia biasa, tidak sempurna, sentiasa tidak lari daripada melakukan kesilapan, sentiasa melakukan kekhilafan. Maka mungkin ada barangkali yang kita menzalimi orang, kita terzalimi orang, ataupun kita tersakitkan hati orang, ataupun solat kita yang kurang khusyuknya, puasa kita yang banyak kekurangannya, banyak lopongnya, zakat kita yang mungkin terabai, bakti kita kepada ibu dan ayah kita mungkin ada yang terlepas pandang. Maka daripada itu, kita memahami Allah hantarkan ujian-ujian ini supaya Allah nak bersihkan dosa-dosa kita, Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Supaya apa? Yakin dan percaya apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ujian-ujian yang Allah hantarkan ini, sama ada ujian yang besar ataupun ujian yang kecil, ujian yang ringan ataupun ujian yang berat, maka tanda Allah nak hapuskan dosa kita bila kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar kelak. Hakikatnya apabila kita dibuka buku amalan, rupanya dosa kita banyak yang telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab melalui ujian-ujian yang Allah hantarkan kepada kita. Maka tuan-puan, sama-sama kita muhasabah dalam kita nak mengharungi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah uji dan Allah pasti beri. Apabila Allah menguji satu hamba-Nya, maka nikmat lain juga kita perlu fahami, kita perlu muhasabah, kita perlu cari.
Ada ketika Allah uji kita, tetapi Allah beri perkara yang lain. Ada orang yang diuji kesakitan, tetapi dia mempunyai anak yang ramai untuk menjaganya. Ada orang yang diuji kehilangan ahli keluarganya, orang tersayang, suami, isteri, ibu, ayah, anak-anak. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan sahabat-sahabat, jiran tetangga yang sentiasa ambil perhatian kepadanya. Ada orang barangkali mungkin diuji belum diizinkan Allah dikurniakan zuriat, tetapi rezekinya sentiasa melimpah ruah. Ada orang yang mungkin barangkali duitnya tidaklah seberapa banyak, tetapi dia mempunyai masa yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah uji, Allah beri. Nikmat Allah begitu luas, ya. Di sebalik ujian yang Allah hantar, apabila kita merenungi nikmat-nikmat lain yang Allah kurniakan kepada kita, maka sedikit sebanyak kita akan merasai terpujuk, merasai subhanallah malunya kita nak anggap ujian ini satu benda yang besar bagi kita. Kerana hakikatnya nikmat Allah, rahmat Allah sangatlah luas kepada kita. Sayangnya Allah kepada kita, ya, antara nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin barangkali kita belum merasai nikmat itu lagi, tetapi percayalah, di akhirat kelak kita akan merasa betapa beruntungnya kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah yang Allah sentiasa berikan kepada kita. Subhanallah. Maka sama-sama tuan-puan, termasuk diri saya yang bercakap pada ketika ini, ketika mana kita diuji, tetaplah pada jalan sabar, carilah jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan carilah jalan untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi menghadapi ujian, bagaimana Nabi melakukan tindakan di sebalik ujian yang Nabi hadapi, bagaimana percakapan Nabi, ibadah Nabi, iktikad Nabi, akal fikiran Nabi, buah fikiran Nabi dalam menghadapi ujian-ujian itu. Moga-moga menjadi satu petunjuk, menjadi satu pedoman, menjadi satu contoh teladan buat diri kita sebagai manusia biasa, sebagai hamba Allah yang tidak pernah lari daripada melakukan dosa dan kesilapan. Moga-moga menjadi panduan dalam kita nak menghadapi liku-liku kehidupan kita yang mendatang, insya-Allah. Maka itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan subhanallah tuan-puan, sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini dapat menjadikan kita manusia yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lain, manusia yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang lebih kuat dan sabar yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya kita sangat mengharapkan agar kita menjadi hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita mengejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Maafkan segala salah silap saya, terkasar bahasa, tersilap bicara, ataupun ada yang terguris hati dan sebagainya. Doakan saya dan saya mendoakan tuan-tuan dan puan yang menonton pada ketika ini diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Bergaullah dengan rakan-rakan yang sentiasa memberikan semangat, penyunting semangat, rakan-rakan yang sentiasa memberi kata-kata positif, sahabat-sahabat kenalan orang sekeliling kita yang sentiasa memberikan kekuatan dalam kita nak menghadapi ujian dalam kehidupan kita. InsyaAllah sedikit sebanyak hati kita akan terkeluar, akan merasa lapang daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Pastinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan, kehilapan itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi di lain waktu, di lain tajuk yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.